Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Boleh respon dulu tak? Saya nak tengok suara saya dan audio saya jelas tak? Boleh respon dahulu. Dan boleh juga komen. Tuan-tuan dan puan ni bersiaran dari mana? Daripada mana? Saya nak tahu juga. Boleh komen dulu. Apa khabar? Bersiaran dari mana? Kita soal kenal. Gitu. Right. Ramai ni, ada 42 orang. InsyaAllah akan ada lagi, kita harapkan ada lagi pertambahan, kita punya sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah. Jelas. Alhamdulillah jelas. Seremban dari JB clear. Alright. Dari Kanga Perlis. Wow. Fan dari Ipoh. Audio. Cantik. Alright. Singapore clear. Alright. Johor. Johor, Singapura, ramai ni. Kita saya merata lah jalan ni kan. Ada yang Johor, ada Singapura, ada yang Kanga. Daripada apa orang kata, daripada Kanga, daripada Perlis sampai ke Johor. Mungkin ada orang Sabah, orang Sarawak. Mungkin juga boleh komen. Saya nak tahu juga kan. Sarawak ada. Ada orang Sarawak dekat sini. Sabah pun ada, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, orang Pahang pun ada. Tak ada Mirah Filzah. Sabar, nanti dulu. Tak ada lagi, belum lagi. Sebelum tu saya terlupa, saya nak menjawab salam kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih sudi orang kata bagi tahu dekat mana dan respon apa yang saya cakap. So apa kata, sebelum kita pergi lebih jauh, kita mulakan majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga majlis kita diberkati dan dilancarkan dari awal sehingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan, macam biasa tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan mesti make up cantik tuan-tuan dan puan. Takkan tak nak buka kamera tuan-tuan dan puan. Sekali lagi, saya nak tuan-tuan dan puan buka kamera tuan-tuan dan puan. Saya nak tahu juga siapa yang di depan saya ni kan. Siapa yang orang kata bila saya buat lawak tu ada yang senyum. Barulah saya tahu. Macam ni tak adalah saya tengok kamera betul je kan. Nak tahu juga mungkin boleh buka kamera. Kalau ada kerja tu tak apalah. Kalau macam boleh buka kamera, buka kamera. Sebab sebenarnya kamera saya ni tuan-tuan dan puan lah. Bukan kamera yang ni, sebab bila saya tengok tuan-tuan dan puan, saya senyum. Tuan-tuan dan puan lah kamera saya. So kena buka kamera. Kalau tak ada apa boleh buka kamera. Saya nak tahu juga. Sebab nanti orang kata sebelum saya pass dekat Ustaz Adi, tuan-tuan dan puan dah get ready lah. Maksudnya dah buka kamera. Maksudnya bila Ustaz Adi tengok tuan-tuan dan puan tu dah senyum awal-awal, seronoklah dia nak mengajar. Ini tuan-tuan dan puan tutup kamera tak tahu kan. Apa halnya tengah buat sambil belacan ke? Kot-kot tengah sidai baju ke? Tak tahu juga. Lagi satu, Ustaz Adi, maksudnya kita mudahkanlah Ustaz Adi lah. Maksudnya bila Ustaz Adi sampaikan sesuatu, Ustaz Adi tahu, dah ada yang macam ngantuk, dah ada yang tidur, dah ada yang gelak. Baru tahu orang kata penyampaian tu apa reaksi tuan-tuan dan puan. Macam itulah. So itulah, buat kamera. Saya nak tengok tuan-tuan dan puan. Sekejap saya tengok sekejap. Puan. Kita ada tim Encik Ngaji pun ada ni. Kita ada Encik Ifan, kita ada Ustaz Elmi, kita ada Cik Sawana, kita ada Cik Najiha. Demo buka kamera. Tuan-tuan puan. Saya nak tengok muka tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan tengok muka saya tak aci lah. Nak tengok tengok ada yang dah buka dah. Segan tu. Amir dah buka dah ni. Kan senyum tu. Siap melambih lagi. Tapi tak nak buka awal-awal tadi. Saja lah.
Nampak cantik, ya Allah, saya tadi itulah saya dah kata dah. Bidadari tujuh tuan-tuan puan tak percaya. Kan nak buka kamera. Yang laki, ada. Tuan Tash Yamani kita, ini hero yang orang kata kekal selama-lamanya. Kalau tak ada dia, memang tim Izzy Ngaji je lah yang ada laki pun. Yang lain dikuasai oleh wanita je. Okey, tak apa. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh buka kamera. Okey. Sebab dia simple je lah. Sebab contohlah kalau kita jadi, orang kata apa, kalau kita jadi pendidik, kalau kita jadi seorang guru, alah macam kita bertalaki ke depan-depan kan. Bayangkan kalau kita cakap tapi kita paling ke belakang. Tak syok kan? Kiranya tak nampak apa reaksi tuan-tuan dan puan, tak nice. So saya bukan guru, tapi itulah saya nak tengok muka tuan-tuan dan puan. Maksudnya kita senangkan guru kita. Gitu. Kalau guru kita senang dengan kita, insya-Allah ilmu tu orang kata mudah sampai insya-Allah. Okey. So terima kasih yang dah buka kamera. Tu dia. Okey. So tak apa, insya-Allah. Okey. So kita harapkan itulah buka kamera. Saya nak tengok tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan tengok saya boleh kan? Ni mana cik? Saya nak juga tengok tuan-tuan dan puan. Gitu. Okey. So saya harap sebelum saya pass ke Ustaz Adi, tuan-tuan dan puan dah get ready, betul tudung semua, buka kamera dan kita boleh on kelas. So hari ni kita nak sembang tentang ada apa dengan sifat huruf. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan faham tentang sifat? Maksud sifat tu sendiri. Boleh tak komen? Saya nak tengok juga. Sifat. Apa yang tuan-tuan dan puan faham tentang sifat? Mungkin boleh komen sifat tu apa kan? Saya nak tahu juga sifat tu apa benda kan? Saya pun tadi barulah juga ciri-ciri. What? Lagi? Ciri-ciri. Maaf Ustaz, akak off kamera duduk tengah masak ke dapur. Okey, tak apa. Yang tak boleh buat kamera tu tak mengapalah. Okey. Tapi masak sambil dengar okey tu. Dulu. Alright. Okey. Bentuk. Maaf, saya tak buat kamera ada tetamu ramai. Okey. Tak apa. Bentuk dalam Al-Quran. Okey. Okay. So terima kasih yang respon. Okay. So sifat ni orang kata kalau dekat pada manusia tu sendiri dia macam-macam lah. Ada yang orang kata sifat, ada yang kata perangai, ada yang kata watak, ada yang kata kelakuan dan orang kata ada juga pembawaan. Senang cerita orang kata bila contoh macam saya, sifat saya jenis yang tak erti nak formal ni. Sifat saya jenis kelakar, suka bergurau kan. Suka bergurau, gurau perak. Suka bergurau tu sifat saya. Lepas tu sifat saya apa lagi? Suka makan. Tu sifat saya lah. Pembawaan dia tu. Pembawaan dia suka makan. Lepas tu suka tidur contoh sifat dia kan. Contoh nak bagi tahu apa tu sifat kan. So itu dari segi yang kata sifat manusia kan. So kalau sifat huruf dalam Al-Quran ni apa benda pula kan. So itu memang pada Ustaz Adi lah kena terang kan. Kalau saya terang insya-Allah pukul 3.30 kita habis dah. Kan saya talik batal apa sifat dia, tuan-tuan dan puan teka betul habis. Itu kalau saya lah, tapi kita kena bagi pada Ustaz Adi supaya orang kata lebih lah. Okey. Syarat dia tuan-tuan dan puan, kalau rasa macam pening ke dah lain macam Ustaz Adi terang tu senyum je. Steady je. Kat komen tulis nanti. Ustaz ni apa-apa. Ya, kalau rasa macam garu kepala ke apa, dah tahu lah tu. Dia dah sampai, orang kata dah sampai pening dia tu. Biasalah tu. Tapi apa-apa tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan kena orang kata kena bangga dengan diri tuan-tuan dan puan. Bukan senang kita nak masuk majlis ilmu yang beginilah kan. Majlis ilmu yang berunsurkan yang orang kata Al-Quran ni. Semua orang dia anggap macam lebih kurang je kan benda tu. Dia merasa macam iyalah buruk je pun. Awak tahulah. Macam tu kan. Tapi tuan-tuan dan puan ambil inisiatif untuk join sama-sama. Hari ni kita dengarkan perkongsian daripada Ustaz Adi. So, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan dah ready ke? Boleh komen ready?
komen ready. Kalau ready, insyaAllah saya akan paskan kepada Ustaz Adi. Okay. Boleh komen ready. Cukup 5 orang kita on. 5 orang ni. Ready. Okay. Terima kasih yang respon. So Ustaz Adi, saya serahkan kepada Ustaz Adi. Dipersilakan. Tes. Cek cobaan suara 1, 2, 3. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sound check dulu sekejap sebelum saya teruskan. Suara saya dengar dengan baik, jelas? Boleh thumbs up, tuan-tuan dan puan? Baik. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Encik Aslaha selaku host kita pada petang ni. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat berkumpul lagi bersama-sama pada petang ini untuk slot petang kita lah. Dan sebenarnya biasanya petang ni kita buat usrah santai kan. Tapi sebenarnya ini usrah juga. Makna usrah itu sendiri adalah berkeluarga, kan, berhimpun. Jadi insya-Allah mungkin berhimpunnya kita pada petang ini dalam masa yang sama kita ingin mengambil sedikit sebanyak orang kata apa, ilmu Allah yang ada di atas muka bumi ini, ya, dan ianya hanya berapa peratus je kalau diikutkan. Jadi tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang bersama pada petang ini. Kepada yang memberi salam, waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat yang boleh buka kamera, dipersilakan. Saya alu-alukan untuk tunjukkan wajah sebenar anda. Wajah sebenar anda. Tak adalah. Jangan malu tuan-puan. Ini sebenarnya nak membangkitkan semangat saya je. Bila saya lebih suka bercakap bila ada orang tengok. Bila bercakap dengan skrin yang hitam ataupun gelap, saya tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Ya. Jadi itu jelah harapan dan hajat saya, insya-Allah. Jika tak keberatan, boleh buka kamera masing-masing untuk sama-sama kita tengok antara satu sama lain, insya-Allah. Tadi kita ada buka majlis ke belum lagi? Dah. Okey, baik, alhamdulillah. Sebab saya tak pasang earphone ni tadi. Baik, jadi insya-Allah untuk petang ni sedikit perkongsian santai saja berkenaan dengan ada apa dengan sifat. Jadi insya-Allah sempat saya menyiapkan sedikit slide. Slide yang ringkas je lah. Sebentar saya sharekan dahulu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin ada perkara-perkara yang saya cakap ini tak ada dalam slide. Jadi tuan-puan boleh catat, ya. Dan sebenarnya ia berlanjutan dengan program kita sebenarnya. Yang mana semua maklum bahawa kita akan ada seminar sifat huruf. Jadi kami Izin Ngaji mengambil inisiatif ini untuk adakan webinar pada petang ini untuk menceritakan ataupun kita kata muqaddimah kepada perbincangan sifat ini. Kerana pada hari seminar nanti, sebab banyak topik yang kita nak cover, so mungkin orang kata apa, tapak dia tu kita tak betul-betul faham dengan baik. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk pertemuan kita hari ini, saya nak sharekan kepada tuan-puan berkaitan dengan sifat huruf ni lah. Ada apa dengan sifat huruf dan apa yang kita perlu faham dengan sifat huruf ni. Dan saya percaya rata-rata yang berada pada petang ini mungkin dah memang ada pengalaman belajar tentang sifat. Ya, tapi tak salah untuk kita refresh balik, ya. Dan saya nak tanya dulu, siapa yang tak pernah langsung belajar tentang sifat ni? Maksud saya tak pernah belajar ni maksudnya belajar secara proper daripada A to Z tentang sifat. Kalau belajar sekadar celup-celup, ambil sini sikit, itu dia dalam kategori celup-celup lagi lah. Maksud saya yang dah pernah ikuti pengajian yang belajar daripada A to Z berkaitan dengan sifat. Lupa tak lupa itu tolak tepi dulu.
Soalan saya, pernah belajar tak? Cuba respon, angkat tangan sikit. Yang pernah belajar. Sajalah saya nak buat survey sikit, nak tengok. Okey. Yang tak pernah. Nampaknya macam ramai yang tak pernah lagi tu. Saya angkat tangan, yang tak pernah. Tak apa, tuan-puan jangan malu, segan ke apa. Okey, baik. Tapi walaupun tuan-puan jawab tak pernah tu, sebenarnya bukanlah tak pernah langsung. Maknanya dalam sharing tajwid pun ada yang saya dedahkan kan, kongsi sikit-sikit tu, so kita dapat sedikit sebanyak. Jadi insyaAllah tuan-puan, saya tidak menjamin apa-apa. Bukanlah kata tuan-puan ikut seminar, tuan-puan ikut webinar petang ni, tuan-puan akan terus lancar. Petang ni juga dapat sebut huruf hijaiyah dengan baik serta menyempurnakan sifat-sifatnya. Tidak. Saya tak berani nak letak janji-janji manis begitu tuan-puan. Dia lebih kepada usaha kita lah. Dan sejauh mana kita memperdulikan benda tu. Okey, baik. Jadi ada apa dengan sifat huruf? InsyaAllah. Jom tuan-tuan puan, kita tengok. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak cerita satu kebenaran tentang Al-Quran ini, ya, supaya kita faham dan hadam. Kita sebagai penuntut ilmu Quran, apa yang kita nak kena faham, bagaimana Quran ni datang pada kita sampai hari ini. Jadi jom kita tengok secara ringkas, saya nak kongsi pada tuan-puan insyaAllah. So, kebenaran Al-Quran. Pertamanya kita lihat pada slide saya ni, Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup akhir zaman hinggalah hari kiamat. Yes, kita tahu bahawa Quran ni adalah pedoman buat kita, petunjuk buat kita, hudal linnas, ya. Dan ianya bukan dalam keadaan hidup kita yang sekarang ni, malah ianya sehingga hari kiamat, hatta yaumul qiyamah. Itu yang dinyatakan oleh para alim ulama tentang hebatnya Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah utusan Allah kepada manusia. Kita lah. Yang mana Al-Quran ini adalah qanun, dia undang-undang. Dalam Quran ni dia undang-undang. Okay, bila kata petunjuk tu maksudnya ada jalan-jalan dia. Sebab tu bila kita hidup sebagai seorang Muslim ni, kita ada garis-garis panduan, betul tak? Ada garis panduan, ada syariat yang kita kena patuh. Itulah yang nak membezakan kita dengan agama-agama yang lain. Okay? Jelas tuan-tuan dan puan. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah sebagai penyampai risalah. Ustaz tengah share slide ke? Tak dapat Tak nampak tak? Okey. Skrin tak okey. Oh, patutlah. Dia pause. Minta maaf tuan-puan. So ini slide saya tadi. Dah nampak dah? Thumbs up sikit. Okey. Minta maaf tak perasan. Kalau didiam je tu, sampai pukul 4 lah kopi tu. Ya. Baik. So ada apa dengan sifat huruf? So yang saya cerita ni tadi adalah berkaitan dengan kebenaran Al-Quran. Jadi yang pertama ni tak apa saya sebut sekali lagi ya. Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup akhir zaman. Kita ni hidup di akhir zaman tuan-puan. Kan? Kita ni manusia yang hidup di akhir zaman sehinggalah hari kiamat. Jadi saya ringkaskan, Al-Quran ni adalah petunjuk buat kita bermula daripada kehidupan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW dan kehidupan Nabi Adam AS, kan, sampailah kehidupan kita sehingga hari ini dan sehinggalah hari kiamat. Okey. Yang kedua, utusan Allah kepada umat manusia. Maknanya Al-Quran ini adalah yang kita selalu sebut surat cinta kan, yang Allah sediakan pada kita. Yang mana dah terletaknya pelbagai garis panduan. Dan dengan adanya panduan ini, dan apabila kita beriman dan percaya dengan Al-Quran ini, maka itulah yang menunjukkan perbezaan kita dengan orang kafir ataupun agama-agama lain lah. Baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sebagai penyampai risalah dengan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dan mewariskan mereka dengan Al-Quran itu dalam dada dan amalan mereka. Jadi kita tahu satu tanggungjawab besar baginda Nabi Muhammad SAW ialah menyampaikan risalah Quran ini kepada para sahabat terlebih dahulu. Itu flow dia. Kan, apabila baginda Nabi terima daripada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian baginda menyampaikan pula secara lisan. Waktu tu tak ada tulisan lagi tuan-puan, secara lisan. Mereka menghafal daripada musyafahah, mulut ke mulut. Baginda bagi transfer tu melalui lisan. Lidah kita bercakap Bismillahirrahmanirrahim, maka para sahabat pun ambil begitu. Kemudian disampaikan pula
ke dalam dada. Bila kata dalam dada ni maksudnya dihafal lah. Dihafal. Dan ianya berkait rapat dengan amalan. Maknanya bukan hafal semata-mata. Tapi dengan memahami maksud intipati ayat Quran tersebut, lalu itulah yang mencorakkan kehidupan mereka ketika itu. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, para sahabat. Para sahabat pula meneruskan tugas mengajar kepada pengikut. Yang disebut tabi'in. Biasa kita dengar kan, tabi'in ni maksudnya pengikut. Jadi para sahabat pun ambil tanggungjawab untuk menyampaikan, melebarkan risalah Quran ini kepada pengikut-pengikut yang selepasnya. Maknanya, bila kata tabi'in ni orang yang hidup bukan sezaman dengan Nabi lah. Okey, kalau sahabat ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Okey, bila kata tabi'in ni maksudnya yang selepas itu, yang bukan hidup sezaman dengan Nabi. Jadi kemudian kita tengok yang ni, kemudian mewariskan Al-Quran kepada kita. Quran ini diwariskan sehinggalah kepada kita pada hari ini dalam bentuk tulisan. Ini ringkasan lah, kalau ikutkan banyak lagi dia punya rentetan itu kan. Macam mana pengumpulan Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tuan-puan baca sejarah-sejarah dia, boleh nampak lah macam mana perjalanan itu. Sampai satu tahap, iaitu perkembangan yang paling terbaik sekali, iaitu pada zaman Khalifah Osman bin Affan. Kan sebab tu nama Quran yang kita ada sekarang ni disebut Mashaf Resam Osmani. Kerana pada zaman itu kira macam penulisan Al-Quran ni sangat meluas lah ketika itu. Jadi namanya tu lekat sehingga kini, alhamdulillah. Kemudian kita tengok poin yang berikutnya. Al-Quran sampai kepada kita kini dalam bentuk tulisan, betul tak? Tapi pada masa yang sama tuan-puan, tetap tidak akan mengabaikan sunnah penyampaian Al-Quran itu sendiri, iaitu diwarisi terus dari mulut ke mulut. Inilah yang disebut sebagai talaqi musyafahah. Yang kita duk selalu ceritakan, bertalaqi. Ya, sebenarnya kaedah bertalaqi ni bukannya bermula pada zaman kita ataupun zaman nenek moyang kita, tidak. Daripada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagaimana dia menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian yang terakhir, demi menjaga kesahihan Al-Quran, demi menjaga keaslian Quran itu, maka ia dikirimkan kepada guru-guru. Mashaf ni, Al-Quran ni yang dah ditulis, maka diberikan kepada guru-guru Quran yang terpilih lah ketika itu. Kemudian ditugaskan untuk mengajar ke negeri-negeri Islam pada masa itu. Mereka ni kira melebarkan sayap lah. Kan dalam masa yang sama untuk menyampaikan ajaran Islam tu sendiri melalui Al-Quran tu juga. Boleh faham ni, tuan-tuan dan puan? Baik, ini secara ringkas lah kebenaran Al-Quran. Biar kita faham kenapa kita belajar Quran pada hari ini. Tak nak kosong je, tak nak sekadar belajar Quran, sekadar nak kata, oh kamu Islam kan, kamu kenalah belajar Quran. Tidak tuan-puan, kita tak nak setakat itu je cara pemikiran kita. So bila kita dah faham ini, maka mungkin ia menjadi titik tolak pada kita, semangat yang lebih untuk kita belajar Al-Quran ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kemudian muqaddimah, kesimpulan. Ni saya tersilap ni, sepatutnya nak tulis kesimpulan. Tertulis muqaddimah pula atas dia tu. Bacaan Al-Quran adalah satu ilmu yang diwarisi turun-menurun. Ni kesimpulan dia lah, apa benda yang kita faham tadi. Bacaan Al-Quran ni adalah satu ilmu yang diwarisi turun-temurun secara musyafahah. Okey. Kemudian apa tujuan dia? Untuk memelihara keaslian dan ketepatan bacaan sehinggalah ia sampai kepada kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak singkat balik, macam mana Quran tu boleh sampai kepada kita dalam keadaan yang paling terbaik sekali? Walaupun kita tak dinafikan, ada juga penyelewengan yang berlaku, betul? Tapi kita nak cerita bahawa penurunan Al-Quran tu datang, orang kata lancar, sampailah kepada kita hari ini. Kalau kita kata bukti yang jelas, itu sebenarnya adalah janji Allah. Memang Allah dah sebut dalam Quran kan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Memang Allah yang menurunkan Quran dia, dan dialah juga yang akan menjaganya. Itu yang pertamalah.
kata bukti besar macam mana Quran ni boleh kekal keasliannya sampai hari ini. Cuma dari sudut pandang yang lain pula, kita nak faham bahawa macam mana hebatnya para sahabat dan para tabi'in selepas itu ataupun tokoh-tokoh ulama sebelum ni, yang mana mereka mengkaji Al-Quran itu dengan tujuan apa? Untuk mewujudkan satu ilmu yang kita terima pada hari ini, iaitu ilmu tajwid, yang dirumuskan dalam satu bentuk tentang penceritaan makhraj huruf, sifat huruf, hukum-hukum nun mati, mim mati. Semua itu datang selepas, tuan-puan. Bukannya waktu wahyu turun, Quran ni turun, tajwid tu ada di situ. Maknanya malaikat ajar kepada Nabi dengan menyebut, kat sini kena dengung, kat sini tidak, tuan-puan. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW menerima bacaan secara lisan. Itulah yang dipanggil riwayat. Itulah yang dipanggil riwayat. Maknanya kita tak boleh ubah dengan kaedah. Bagaimana Nabi berikan, bagaimana Nabi mengesahkan bahawa bacaan itu betul, maka betul lah dia. Tak ada apa yang boleh menafikan. Cuma saya sebut semula, para ulama mengkaji dan terus mengkaji. Bila sesuatu huruf ni, mereka menyelidik habis-habisan. Mereka mengumpulkan para ahli saintifik, orang-orang yang terlibat dalam bidang anatomi dan sebagainya. Mereka kaji betul-betul tentang bagaimana keadaan lidah, mulut kita untuk menyebut sesuatu huruf. Nampak tak? Jadi sebab tu ilmu tu boleh sampai pada kita hari ini. Dan kita beruntung kerana kita dianugerahkan oleh Allah SWT untuk wujud perasaan ataupun minat dalam mendalami ilmu-ilmu ini. Bersyukur tak, tuan-puan? Thumbs up sikit. Syukur kepada Allah. Kan? Sebab ada orang yang tak ambil tahu dan sebagainya. Jadi bersyukur nah. So inilah dia sebagai panduan ringkas daripada malaikat Jibril turun kepada Nabi. Lepas tu Nabi turun kepada daripada Nabi turun kepada para sahabat dan seterusnya diturunkan kepada kita. Baik. Seperkara lagi Rasulullah ketika hayatnya, tuan-puan. Baginda Nabi ni sangat memberatkan, sangat menitik beratkan tentang pembacaan Al-Quran, dan telah dirakamkan di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ayat ni, tuan-puan, dah biasa dengar. Siapa yang biasa ikut kelas pengajian tak lari daripada dalil ni. Betul tak? Biasa dah dengar. Silap-silap tuan-puan pun dah hafal sebab pendek je. Ayat ni, warattilil Qur'ana tartila. Kalimah tartil ni diulang 2 kali, tuan-puan. Rattala tartil. Okey? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita tengok kat sini, menurut Imam Ar-Razi rahimahullah, penggunaan perkataan tartil dan pengulangannya. Maksudnya inilah pengulangan. Dia ada dua kali disebut. Warattilil Quran tartila. Maksudnya bacalah Quran dengan tartil. Jadi bila kita sebut tartil ni, apa itu tartil? Tartil ni sebenarnya bertajwid lah. Iaitu memperkemaskan, mencantikkan bunyi bagi sebutan ataupun sesuatu huruf itu. Cuma saya nak kongsikan di sini. Kita tengok apa yang Imam Ar-Razi sebut. Tuan-puan ambil point daripada sini. Penggunaan perkataan tartil dan pengulangannya dalam ayat di atas untuk menguatkan lagi suruhan. Ni. Untuk menguatkan lagi suruhan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Dia mentakkidkan benda tu. Nak jelaskan lagi bahawa Quran ni bukan baca gitu-gitu je. Perlu dibaca warattilil Quran natartila. Betul-betul secara tartil, betul-betul secara bertajwid. Jelas, tuan-tuan dan puan? Baik, kemudian kita jelas juga, oleh itu ia adalah satu perkara yang mesti dilaksanakan oleh para qari. Qari ni, tuan-puan jangan anggap qari ni yang taranum tu. Qari ni maksudnya pembaca Quran. Cuma kadang orang kita silap tafsir. Betul lah, biasa orang kata, oh macam qari lah dia baca, macam qari lah dia baca. Sebenarnya, siapa yang baca Quran, dialah qari. Daripada perkataan qara'a, membaca. So kat sini siapa yang belajar bahasa Arab, di isim fa'il. So bila sebut qari, maknanya pembuat. Dia pembuat. Qari, pembaca. Boleh faham ni? Itu seberingkas je lah, tak ada apa pun. Jadi kita semua ni qari. Kita buka je Quran,
kita baca, kitalah qari. Okey, baik. Bacaan kita tengok poin yang kedua. Apa yang disebut ataupun disabitkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditanya kepadanya berkaitan dengan bacaan Quran Nabi. Lalu beliau menyifatkan meniru bacaan baginda iaitu dengan bacaan yang jelas pada setiap hurufnya satu persatu. Boleh faham tak? Poin dia ambil yang bawah ni je sebenarnya. Poin dia iaitu bacaan yang jelas pada setiap hurufnya satu persatu. Itu sahaja. Okey, boleh? Tafsir sikit tuan-puan. Jangan ngantuk lagi. Kita tak masuk lagi tajuk kita ni. Ni baru mukadimah. Tapi sebelum nak pergi mukadimah, sebelum nak pergi pada tajuk, kena faham benda ni dulu. Okey? Baik, insyaAllah. Seterusnya pengajaran yang kita boleh ambil tuan-puan. Tadi kita dah faham dah bahawa Quran ni turun secara musyafahah. Dan Quran sampai kepada hari ini atas, kata apa? Atas usaha gigih para alim ulama ataupun para qurra sebelum-sebelum ini. Mereka membukukan buku-buku tajwid dan sebagainya untuk rujukan kita lah sampai hari ini. Tapi semuanya itu atas dasar ilmu dan perlukan kesabaran. Allah SWT pernah menegur baginda Nabi dan dirakamkan dalam surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ayat 16, 17, 18. Allah pesan pada baginda Nabi, janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan kepada kamu menggerakkan lidah kamu terlebih awal sebelum selesai dibacakan kepadamu. Maknanya ini dalam situasi dalam situasi malaikat Jibril AS sedang membacakan ataupun nak memberikan ayat Quran pada Nabi. Kemudian Nabi terlalu cepat untuk sambut balik bacaan tu, tanpa menunggu malaikat Jibril AS ni habis satu ayat itu. Faham tak situasi dia? Jadi maka Allah tegur. Maksudnya nak fahamkan, contoh dalam situasi kita ni, contoh guru tengah mengajar, guru tengah mengulang. Okey, kejap. Contoh guru bacakan, la tuharrik bihi lisanaka. Kita belum dandal lagi terus nak ulang sambut kat sini. Boleh faham tak? Jadi kat sini pengajaran dia apa? Suruh kita bersabar. Relax dulu, tenang. Dengar dulu bagi habis. Kan? Kemudian ayat 17, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya. Memang janji Allah begitu. Allah akan letakkan Quran ini dalam dada baginda Nabi. Itu janji Allah. Jadi begitulah kalau kita nak kiaskan dalam hidup kita pada hari ini. Sebagai kiasan, maknanya kita ni sebagai penuntut ilmu Quran, kalau kita betul-betul ada usaha ataupun semangat yang gigih, insya-Allah Allah akan bantu. Walaupun pada masa ini ada sebahagian yang kita belum dapat, kita rasa macam terima tak terima dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita betul niat kita, janji Allah itu pasti datang. Jangan pernah putus asa kan. Kadang-kadang kita ni give up di tengah jalan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ayat ini memberi satu inspirasi buat kita. Boleh tuan-puan? Kita pergi yang seterusnya untuk yang terakhir ayat 18. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Di sini sebagai penutup maknanya apa yang malaikat ajarkan kepada baginda Nabi, maka ambillah ia dan sampaikanlah kepada para sahabat selepas itu. Inilah yang dikatakan bacaan yang datang secara riwayat. Boleh faham tuan-puan? Jadi itulah orang panggil susu galuh tu. Orang ni turun kat ni turun kat ni turun kat ni. Itu panggil riwayat tu. Boleh? Alright. Dan insya-Allah kita masuk pada perbincangan kita ni. Ada apa dengan sifat? Ada apa dengan sifat? Tadi kita dah faham dah bahawa baginda Nabi sendiri apabila baca, tadi saya tak share lagi kan. Untuk pengetahuan tuan-puan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pada setiap tahun, pada setiap tahun baginda sendiri akan bertemu dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Setiap tahun pada bulan Ramadan untuk bertalaqi, musyafahah. Untuk disemak bacaan. Bayangkan tuan-puan, itu baginda Nabi tu tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Dan ada hadis yang menceritakan bahawa
untuk tahun terakhir ataupun tahun kewafatan Nabi itu sempat baginda Nabi bertalaqi untuk 2 kali sebelum baginda Nabi wafat. Betapa hebat tuan-puan. Walaupun Nabi ni dah dalam kategori maksum. Maksudnya yang sempurna tuan-puan. Betul tak? Memang sempurna. Tapi nak katakan pengajaran tu datang kepada kita, inilah dia yang kita nak kena faham sehingga kini. Quran tu datang, dia bukannya stop kejap-kejap, habis macam tu. Kan? Maknanya kena berterusan. Baik. Jadi, dengan adanya kefahaman yang saya ceritakan tu tadi, bahawa kita tahu. Untuk kita memulakan pengajian Quran ni, tak lain tak bukan, tak lari daripada 2 benda, iaitu makhraj dan sifat. Itulah tajwid. Yang kita sebut tartil tu, tajwid, apa dia? Makhraj dan sifat, tu je. Apa itu tajwid? Makhraj dan sifat. Okay. Makhraj dan sifat. So, saya nak nampakkan kepada tuan-tuan dan puan, apa beza makhraj dan sifat ni? Apa beza makhraj dan sifat? Makhraj ni tempat keluar. Kan, daripada perkataan kharaja, makhraj, tempat keluar. So, tempat keluar huruf hijaiyah. Dan dia punya tempat-tempat tu di sinilah. Seperti yang kita ikut dalam seminar makhraj huruf tempoh hari kan. Ada yang daripada rongga mulut, ada yang dari kerongkong, lidah, bibir, mulut, hidung. Dan kalau tuan-puan ingat, saya ada sebut pada tuan-puan. Saya kata apa? Makhraj ni ibarat ibu. Kan? Ibu yang melahirkan anak. Tu je, takat tu je. Ibu yang melahirkan anak. So, ibu ni makhraj. Anak dia siapa ni? Rongga mulut, kerongkong, lidah. Boleh faham? Dan apa pula itu sifat? Sifat ni lebih kepada ciri-ciri. Menjelaskan perihal suara bagi sesuatu huruf. Bila kata sesuatu huruf ni, iaitu pada setiap satu huruf. Pada setiap satu huruf tu ada ciri-ciri dia. Sebab tu 29 huruf semua bunyi berbeza. Sebab semua mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Boleh faham tuan-puan? Jadi kita ibaratkan macam ni lah. Kan? Ada seorang mak. Kan? Ni ke mak lah ni. Dia lahirkan anak dia. Kat sini ada anak sulung. Abang. Tu kat sini kakak pula. Anak kedua kan. Tu kat sini tiba-tiba ada kembar. Dia macam tu lah. Lepas tu kat sini ada lagi kecil seorang. Adik lelaki kan. Kita panggil apa? Adik lah, contoh adik lelaki. Jadi setakat ini saja, ini yang disebut sebagai makhraj. Makhraj ni ibu ni tadilah. Dan ni anak-anak dia. Jadi untuk menampakkan sifat tu, ini dia. Sifat abang macam mana? Sifat kakak macam mana? Yang kembar ni pula macam mana? Dah lah kembar. Macam mana pula nak bezakan kembar ni? Macam Upin dengan Ipin kan? Macam mana nak beza? Saya pun tak tahu sebab saya pun tak tengok cerita tu sangat. Okey, kemudian adik. Samalah adik. Kita nak tahu ciri-ciri. Apa beza untuk 5 beradik ni? So inilah dia sifat. Jelas kan? Sangat ni jelas? Kalau tuan-puan ada soalan boleh tulis di ruangan komen pun tak ada masalah. Okey. Jadi itu dia yang kita nak faham. Kemudian kita perhatikan juga ini. Tempat keluar bagi sesuatu huruf. Okey, kita tahu ada huruf yang datang daripada rongga mulut. Ada yang datang dari kerongkong. Ada yang lidah, bibir, mulut dan hidung. Kalau untuk sifat, tadi saya sebut kan, menjelaskan perihal sesuatu huruf. Maknanya setiap satu huruf tu daripada alif sampai ya tu ada satu-satu ciri itu. Dan ciri-ciri itu terbahagi kepada 5 yang asas tuan-puan. Satu huruf dia akan ada 5 ciri ni. Satu huruf dia akan ada 5 ciri ni. Saya ulang sekali lagi. Satu huruf dia akan ada 5 ciri. Maknanya kalau contoh huruf jim kan, ataupun tak kisahlah apa pun huruf mim, contoh huruf mim. Huruf mim ni kalau dari sudut nafas dia bagaimana? Nafas yang terlepas ke nafas yang tertahan? Kalau masuk dalam bab suara pula, suara tu macam mana? Suara yang terlepas ke suara yang tertahan?
Boleh tangkap ke? Kemudian yang ketiga, struktur lidah. Bagaimana keadaan lidah kita? Iaitu merujuk kepada pangkal lidah. Kalau kita sebut huruf mim, pangkal lidah naik ke pangkal lidah turun? Itu sifat. Kita nak tahu dua tu, perbandingan tu. Kemudian yang keempat, kalau huruf mim ni pula, bab jarak. Adakah ada jarak daripada lidah dan lelangit tu? Adakah ianya terbuka ataupun tertutup? Kemudian yang kelima, proses lafaz, proses menyebut. Contoh huruf mim ni, dia sebut macam mana? Dia nak sebut tu dalam keadaan yang lancar ataupun dia macam tertegah daripada lancar ni. Maksudnya dia banyak proses. Maksudnya dia keluar tu bukan dalam keadaan yang segera. Boleh faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ke pening dah? Ke dah mari pening tu? Okey lagi ke? Thumbs up sikit. InsyaAllah. Okey je tu kot. Baik, jadi itulah yang kita sebut sebagai sifat berlawanan. Jadi tuan-tuan dan puan, ni kena dengar baik-baik. Tadi saya dah cerita dah. Ni cuma saya buat sekali lagi satu slide untuk tuan-puan faham. Dia macam ni. Sifat ni dia terbahagi kepada dua. Ada yang disebut sifat berlawanan. Ada yang disebut sebagai sifat berlawanan. Dan yang kedua pula disebut sebagai sifat tunggal. Ada dua, sifat berlawanan, sifat tunggal. Jadi untuk sifat berlawanan ni, ia ada pada semua huruf. Ia ada pada semua huruf. Contoh Contoh untuk huruf alif sampailah huruf ya, minimum, okey, minimum bagi satu huruf ada 5 sifat. Satu huruf ni paling minimum ada 5 sifat. Daripada alif sampai ya ni, alif ada 5 sifat. Ba ada 5 sifat. Ta ada 5 sifat. Faham tak? Sampailah ke ya tu. Basic ada 5 sifat. Boleh faham? Boleh follow setakat ni? Alright. Jadi yang disebut sebagai sifat berlawanan ni maknanya contoh huruf alif, kalau bab nafas, dia tertahan ke terlepas? Ini perbincangan dia. Kalau bab nafas, contoh huruf alif dalam bab nafas, dia tertahan ke terlepas? Boleh faham? Kalau huruf ba dalam bab nafas, dia tertahan ke terlepas? Nampak? Ini perincian dia tang nafas je. Tak cerita benda lain. Bab nafas je. Begitu juga ta. Bila ta kita nak bincang tentang nafas, dia tertahan ke terlepas? Kemudian huruf apa? Sa. Huruf sa. Bila bincang bab nafas, tertahan ke terlepas? Sampailah huruf ya. Itu perbincangan dia. Boleh nampak tak? Apa benda yang kita nak faham dengan sifat ni? So habis bab suara. Contohlah alif sampai ya tadi tu kita dah cerita dah. Okey, dah dapat kita klasifikasi kan. Dalam 29 huruf hijaiyah tu kita dah boleh kategorikan mana yang duduk kat tertahan, mana yang duduk kat terlepas. Iaitu perbincangan umum dia iaitu bab nafas. Khusus dia bab nafas. Habis bab nafas masuk pula bab suara. Kita nak tahu pula bab suara ni macam mana. Huruf alif bila bincang bab suara, alif ni tertahan ke terlepas? Huruf ba bila bincang bab suara, tertahan ke terlepas? Huruf sa bila bincang bab suara, tertahan ke terlepas? Adakah untuk 3 huruf je? Tidak. Semua huruf. Boleh faham tak? Okey? Boleh faham ke ni? Tuan-tuan, boleh follow Alhamdulillah. Kalau laju ke beritahulah. Saya cuba pelankan sikit. Habis bab suara untuk 29 huruf. Bayangkan. 29 huruf tu kita dah boleh kenal pasti dah. Okey, huruf yang ni duduknya tertahan. Kalau bab suara, perincian dia bab suara. Bila suara, cerita suara je lah. Dia tak boleh cerita benda lain dah. Cerita suara je. Kemudian, habis bab suara masuk pula bab struktur lidah. Dia merujuk kepada pangkal lidah. Merujuk kepada pangkal lidah. Pangkal lidah.
Jadi bila huruf alif contoh kan, bila dalam struktur lidah ni dia macam mana? Adakah terangkat pangkal lidah ataupun pangkal lidah tu dalam keadaan merendah, maksudnya tak terangkat lah. Macam tu. Kalau huruf ba pula, bila bab dalam struktur lidah, dia terangkat ke ataupun tak terangkat? Terangkat ke merendah? Kan? Inilah yang disebut isti'la, istifal. InsyaAllah nanti dalam seminar nanti, saya akan sebutkanlah dia punya istilah-istilah Arab tu sekali. Supaya kita jelas. Ini saya letak bahasa Melayu je semua. Nak nampak flow tu macam mana. Apa benda yang kita nak faham ni. Okey, jelas. So, bila bayangkan kita dah kelaskan 29 huruf hijaiyah ni kategori yang mana? Untuk bahagian pangkal lidah ni. Terangkat ke tidak? So, bila dah dapat, insyaAllah kita faham lah. Kan? Kemudian ruang lidah pula. Bila kata ruang lidah ni maksudnya, ruang lidah ataupun kita kata bahagian lidah dengan lelangit ni, adakah dia dalam keadaan terbuka ataupun tertutup macam ni? Boleh nampak tangan saya? Okay, bayangkan ni lidah, ni lelangit, atas ni lelangit. So, bila kata terbuka ni, ruang lidah ni, ada ruang terbuka kat sini. Tapi bila kata tertutup, dia macam ni. Boleh faham tak? Itu bab cerita ruang lidah. Daripada alif sampai ya, kita akan kategorikan. Adakah ianya terbuka ruang lidah ataupun tertutup ruang lidah? Boleh nampak dah? Makin lama makin nampak kan? InsyaAllah. Kemudian yang terakhir, proses lafaz. Maknanya daripada alif hingga ya tu, setiap satu tu kita akan kelaskan dia. Dia ni duduk kat mana? Adakah sebutan itu segera keluar? Kita sebut tu segera ataupun dia tertegah? Bila kata tertegah dari segera ni maksudnya dia bukan lewat. Maksudnya ada banyak proses yang perlu dilakukan sebelum terhasilnya suara huruf tu, bunyi huruf tu. Faham tak? Thumbs up sikit tuan-puan. Clear ni tak masuk seminar lagi, bayangkan tak? Kalau macam ni pun tuan-puan rasa dah nampak kefahaman tu, insyaAllah lah tu. Ada harapan besar lah tu. Betul kan? Kalau dah nampak perjalanan ni, insyaAllah dalam seminar nanti kita akan nampak lancar lah benda tu. So inilah yang dinamakan sifat berlawanan. Kalau dia tak tertahan, dia terlepas. Itu kata berlawan tu, berlawan. Tak tertahan, terlepas. Tak terangkat, merendah. Tak tertutup, dia terbuka. Itu berlawanan. So, apa yang kita faham ialah 29 huruf akan ada setiap sifat-sifat ni. Cuma dia dalam kategori yang mana? Ni ke? Contoh saya letak satu huruf, macam huruf alif. Kan? Saya letak huruf ya lah. Contoh huruf ya. Ni huruf ya. Dan contohlah kita tengah bincang huruf ya ni. So kita tengok. Kalau bab nafas ni, ya ni duduk kat mana? Okey, ya ni duduk kat tertahan. Kalau bab suara, dia duduk kat mana? Terlepas. Kalau dalam bab lidah pula, dia duduk kat mana? Pangkal lidah merendah. Kalau bab ruang lidah pula, dia duduk kat mana? Dalam terbuka. Okey? Kalau dalam proses lafaz dia segera keluar ke tidak? Dia tertegah dari segera. So, dapat dah. Untuk huruf ya, sifat dia apa? Ni. Kita dah dapat, kena pasti dah. Ya, nafas tertahan. Ya, suara terlepas. Ya, pangkal lidah merendah. Huruf ya, terbuka ruang lidah. Huruf ya, tertegah dari segera. Complete. 5 sifat ada pada huruf ya. Jelas? Tuan-tuan puan? Sekali lagi thumbs up dan senyuman. Kalau tak senyum tu macam lain macam tu. Jelas Seronok bila faham bab sifat ni, insyaAllah seronok. Dia kadang yang pening tu sebab kita tak faham. Tu yang pening tu. Kan? Tapi faham insyaAllah. Seronok. Saya dulu first belajar bab sifat pun pening juga, tuan-tuan. Serupa je kita. Tidaknya mahu first belajar terus lekat. Pening lalat juga. Berkali belajar barulah dapat. Kan? Tambah bila saya dah bercerita pada orang ni, so benda tu menambahkan lagi lah. Kan?
So insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya faham, saya nak tuan-puan pun faham macam tu juga. Okey, baik. Tak berhenti takat tu je. Ada pula sebut sifat tunggal. Kalau tadi berlawan kan? Ada terbuka, ada tertutup, merendah, meninggi. Baik. Sifat tunggal ini pula adalah satu sifat yang rare ataupun kita sebut sebagai sifat hiasan yang ada pada huruf-huruf tertentu je. Dia terhad pada sebahagian huruf sahaja. Saya letakkan contoh sini. Dia ada lagi sepatutnya. Saya letakkan 2 contoh sahaja. Okay, nanti dalam seminar insyaAllah saya akan kongsikan lebih lagi. Apa lagi sifat-sifat tunggal yang lain. Jadi macam sifat lantunan, sifat qalqalah. Sifat qalqalah ni adalah sifat hiasan. Boleh faham tak? Lantunan. Sebab kalau kita ambil contohlah huruf ba kan, huruf ba. Huruf ba kan huruf qalqalah, betul? Kita biasa dengar ba huruf qalqalah. Kalau kita matikan ba, bunyi dia macam mana? Cuba buat. Ab, 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 ab. Okey, selesai boleh? Boleh Dapat sebutan ba tu. Ab. Sebenarnya kalau nak ikutkan complete dia daripada sini dulu. Dia mesti kena settle yang di 5 dia dulu. Okey, so saya cerita balik. Huruf ba, contohlah kita buat style ya tadi Kita buat style macam ya tadi. Huruf ba, kalau bak nafas dia duduk kat mana? Dia duduk kat suara tertahan. Nafas tertahan. Kalau bab suara, dia duduk kat suara yang tertahan. Cukup 2 sifat ni tuan-puan, kita dah boleh faham dah. Sebab tu bunyi ba, ab, ab. Betul tak? Kita hanya faham 2 sifat ni je. Ab, kita dah tahu lah. Betul lah. Nafas tak terlepas. Ab, tak ada pun nafas yang mengalir. Begitu juga suara. Ab, dah tak ada suara mengalir. Bunyi tertahan. Itu yang sebut suara tertahan. Nampak tak? Itu huruf ba. Baru cerita 2 sifat. Nak detail lagi. Cerita pula bab pangkal lidah. Dia macam mana? Ba ni kita sebut pangkal lidah kita rasa macam mana? Cuba mati gambar. Ab. Okey, pangkal lidah naik ke turun? Kalau naik buat macam ni. Kalau tuan-puan buat, pangkal lidah tuan-puan rasa macam mana? Dia menaik ke merendah? Kalau naik buat macam ni. Kalau rendah buat macam ni. Buat sekarang. Cuba respon soalan saya ni. Buat dulu, rasa dulu, ambil feel dulu. Ab. Ab. Buat macam ni. Tak apa, macam ni ke? Ya. Jangan buat macam ni. Ini nampak ada was-was kat situ. Tak tahu naik ke turun. Turun macam ni, naik macam ni. Okey, sekali lagi saya tanya. Huruf ba, pangkal lidah naik ke turun? Buat sekarang isyarat tu. Kalau tak buat, kita tak faham tu. Ini kau tak kat gambar ni smart ke ni? Post kat Facebook. Kalau tak asyrehe, harehe. Lagu lama tu, yang kecil tu. Okey. Baik. So jawapannya, pangkal lidah merendah. Kalau tinggi dia jadi ob, 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 ab, ab. Kan relax je lidah kita tu. Kan? Nampak? Itu sifat. Jadi, kita dapat kena pasti. Untuk nombor 3 ni, bab lidah ni, pangkal lidah dia merendah je untuk huruf ba. Okey, selesai. Cerita pula bab ruang lidah tu. Ruang lidah terbuka ke? Antara lidah dengan langit tu terbuka ke tertutup? Okey, buat sekarang. Kalau terbuka buat macam ni. Kalau tertutup buat macam ni. Buat. Buat tuan-puan. Ba. Bila kita sebut ab, lidah kita kat dalam tu macam mana? Dia menutupi langit ke ataupun terbuka? Kalau terbuka buat macam ni, tertutup buat macam ni. Buat. 1, 2, 3. Teruskan. Saya nak mengintai ni. Ada yang macam ni. Nasyid jap. Tak tahu pun. Terbuka ke tertutup? Jadi jawapannya ini. Terbuka. Kalau tertutup, op, op, op. Kan? Ya tak? Ustaz, saya faham lah.
Tapi bila buat, saya tak tahu langsung mana pergi lidah saya. Dia duduk ke mana pun saya tak tahu, Ustaz. Itu biasa. Relax. Belajar bab sifat memang macam tu. Bab teori kita faham. Bila suruh dibuat praktikal, okey, kamu buat. Kita pun buat. Dalam keadaan kita kata dah faham ni tadi. Tapi bila buat, kita rasa macam kita ni tak ada lidah pula rasanya. Tak tahu mana hala pergi lidah tu. Sebut dah betul dah cantik dah. Tapi dari sudut nak fahamkan teori dengan praktikal kita tu, kita tak dapat nak tallykan dia lagi. Itu biasa bagi pemula yang nak belajar bab sifat. Kalau tang makhraj pun kita ada rasa macam tu, apatah lagi tang sifat. Betul tak? Macam huruf sin. Orang kata sin ni hujung lidah belakang gigi bawah. Betul ke? Cuba matikan. As. Hujung lidah kat belakang gigi bawah. Ada orang, dia sebut tu dah betul dah. Tapi, dia sendiri tak dapat rasa kat mana hujung lidah dia sebenarnya waktu tu. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Saya antara orang yang mempertikaikan benda tu. Betul ke? Konon-konon macam dah reti dah. Fikir. Rasa bukan belakang lidah. Kita nak cuba menafikan benda tu. Tapi sebenarnya bila kita tengok betul-betul, sebenarnya memang hujung lidah tu ada belakang gigi tu. Orang kata sampai kadang guru tu tanya, ada rasa tak? Kita pun angguk je. Angguk, guru tanya angguk. Rasa tak? Rasa. Rasa Ustaz, rasa. Tapi padahal dia tak tahu. Betul ke ni ada kat belakang ni? Ada orang kata tengok cermin. Mana dan pula tengok cermin. Mana nampaknya lidah kat situ. Ya tak? Melainkan kena pasanglah kamera kecil. Kamera reverse kereta tu, bubuh dalam mulut tu. Nak tengok kan? Itu antara orang tak apa. Nakkan pengesahan. Bolehlah korang try. Duduk belakang bonet kereta tu, kan suami tanya, apa hal tu nah? Kata, nak check lidah, kata. Okey, jom sambung. Atau dah faham ke ni? Okey. So ada pula sifat getar. Getar ni pada huruf apa? Huruf ra. Sebab tu dia panggil sifat tunggal. Sebab getar ni ada kat ra je. Huruf lain tak ada. Contoh huruf ba, ada getar? Tak ada. Huruf nun ada getar? Tak ada. Huruf ra je satu-satu. R. Tu. Ni lah orang panggil sifat takrir tu kan. Sifat getar. Tu. R. Tu nanti selebihnya nanti dalam seminar insyaAllah saya kongsikan lagi. Tuan-puan dah boleh faham benda ni insyaAllah dalam seminar confirm clear. Tiba-tiba confirm kan? Tak adalah. Saya tarik balik kata-kata saya. Bahaya juga. Buat kata-kata manis ni. Buat je tak faham, nanya aku. Okey. Okey. Gelak. Okey, selesai. So, itulah dia. Sifat tunggal. Yang dia kita kata sifat rare lah. Dia ada pada sebahagian huruf sahaja. Tapi, yang paling utamanya ialah sifat yang berlawanan. Dia tak lari. Satu huruf, busuk-busuk, ada 5 sifat kat dia. Tak boleh lari. Jadi dalam seminar nanti, insyaAllah, kita akan tahulah huruf apa je yang ada sifat tunggal ni. So nanti kita tahu, huruf ra ni ada sifat tambahan. Contohlah macam getar ni, saya sebut. Sifat getar ni ada pada huruf ra je. Okey, sekarang ni saya tanya tuan-puan. Berdasarkan apa yang saya dah cerita setakat ni, ada berapa jumlah sifat bagi huruf ra sekarang ni? Cuba angkat jari. Kena faham soalan saya betul-betul. Setakat yang saya cerita ni, daripada sifat berlawanan ni, so kalau saya tanya, tuan-puan, huruf ra setakat ini, bila tuan-puan dah dengar sifat tunggal yang kat sini, yang getar ni, so berapakah jumlah sifat bagi huruf ra setakat ini? Setakat ini. Jawapan mesti sama. Kalau jawapan lain, nanya. Okey, so jawapannya 6. Ingat soalan saya tadi, yang saya dah terangkan. Yang saya tak terangkan belum lagi. Sebab tu kena jelas dengan soalan. Dan akhirnya nanti kita akan belajar, kita akan dapati bahawa sifat ra ni ada 7 semuanya. Saya tak nyatakan dalam ni. Tu saya kata tadi, setakat yang kita dah belajar sekarang, ada 6 sahaja. So nanti akan ada sifat inhiraf pada huruf ra. Saya tak letak kat sini. So nanti kita tahu, sifat untuk huruf ra ada 7 semuanya.
Okey? On tak on tuan-puan? Clear InsyaAllah. Ni petang-petang ni risau juga. So ada lagi tak? Tak ada apa dah. Boleh ke? Tuan-tuan puan? Okey, saya bagi ruang Saya bagi ruang untuk tuan-puan bertanya. Kita terhadkanlah untuk berapa 1-2 orang untuk bertanya. Boleh nah? Sekejap saya buka mic dulu. Tapi jangan tanya yang advance sangat. Kan siang kawan-kawan kita ni. Nak advance bukan tunggu seminar, tunggu mastery sifat huruf. Bila? Nanti insya-Allah. Okey, saya buka ruang dulu untuk tuan-puan bertanya. Kalau ada soalan. Sebab dalam seminar nanti dah agak terhad kan. Mungkin ada beberapa part yang maksudnya yang kita tertanya-tanya tapi tak terjawab. Okey, silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak apalah. Saya consider tuan-puan faham je lah. Okey. Ustaz, saya nak keluar sekejap. Saya ada telaki sekejap lagi ni. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mantap ada telaki. Alhamdulillah. Yang lain tak ada? Masya Allah. Saya gembira hari ni. Tak ada orang tanya. Maknanya faham lah kot. Tak faham. Itulah saya dah selalu pesan kan. Dia dua je. Orang tak tanya ni, dia sebab tak faham langsung ataupun memang dah faham. Saya tak tahulah tuan-puan yang mana. Kan? Ustaz, Ha. masa seminar 1 dulu, Ustaz tak adalah terang macam ni. Sebab kita Jadi tak yang seminar 1 tu rasa macam kami tak kurang lah faham berbanding yang hari ni. Bila Ustaz buat macam ni, memang lebih faham lah. sebab itulah kita buat benda ni hari ni. Sebab daripada hasil apa yang berlaku lepas daripada tu, kita kan try and error. Saya sebagai speaker yang bercakap, so saya boleh tahu respon orang macam ni, adalah benda tak faham tu. Jadi sebab tu sebelum seminar yang kedua ni, kita ambil kesempatan ni buat yang ni dulu, perkumpulan yang ni dulu. Nak tanamkan dulu apa benda yang kita nak kena faham tentang sifat ni. Boleh? Begitu. Okey, ada soalan Puan Rina Yahya. Dia kata terang proses lafaz sekali lagi. Proses lafaz ni saya sebut siap-siap Walaupun dengar baik-baik. Walaupun dalam satu huruf ni dia ada 5 sifat yang utama, yang wajib ada juga para ulama yang menolak untuk sifat yang kelima, iaitu berkaitan dengan proses lafaz. Sebab proses lafaz ini, yang ni lah, bahagian yang kelima ni. Ada para ulama menolak serta-merta, tolak terus. Dan ada yang menerima, tetapi dipesan siap-siap bahawa proses lafaz ini tidak berkaitan langsung dengan ilmu bacaan ataupun hukum tajwid. Dia tak memberi apa-apa kesan langsung. Dia hanya sekadar kajian para ulama untuk menampakkan dalam waktu kita menyebut sesuatu huruf tu, adakah ianya berada dalam keadaan lancar ataupun banyak kerja yang kita nak buat. Contoh macam huruf ta. Huruf ta, dia huruf tebal kan. Jadi dia banyak proses, nak kena angkat pangkal lidah, nak kena angkat sebahagian besar lidah, nak kena angkat. Al baru jadi. Kemudian diqalqalahkan lagi, al ta baru jadi. So dia banyak kerja, banyak proses. Maka dia duduk dalam kategori tertegah dari segera. Dan apa pula contoh huruf yang segera keluar? Macam huruf mim. Apa yang kita kena buat? Tugas dia apa? Tutup bibir mulut je, dah jadi huruf mim. Jelas tak? Okey? Clear ke tak clear? Itu perbezaan. Tapi apapun proses yang kelima ini, dia tidak melibatkan tentang hukum bacaan. Maknanya dia tak ada kesan apa-apa langsung pada bacaan. Jelas? Ustaz, untuk melafazkan setiap huruf tu perlu ada kombinasi setiap huruf yang ada pada sifat huruf tersebut saja atau perlu sifat yang menonjol saja? Kalau yang terbaik, semua. Kita combinekan semua. Kombinasi semua. Tetapi, kita kena jelas. Setiap perincian ni kita panggil ianya dalam sudut disiplin ilmu lah. Kita ikut satu.
Dan kita kena berbalik apa maksud sifat dan kenapa ianya dikategorikan sifat asli. Sebab bila kita melafazkan sesuatu huruf tu, maka akan terjadinya sebahagian sifat ini dengan sendirinya tanpa kita sedar. Tapi kalau menjawab pada soalan Puan Nazrina ni tadi, adalah sebaiknya kita combinekan semua. Itu paling cantik. Cuma sifat-sifat menonjol ni tak dinafikan juga macam huruf sin. Contoh huruf sin as. Nafas terlepas, itu sifat dia. Suara pun terlepas, itu sifat dia. Tapi kalaulah saya tak cerita bab suara terlepas, bab nafas terlepas, adakah tumpuan sebut sin tu tak menjadi? Itu persoalan dia. Tak, tumpuan sebut sin tu tetap akan jadi. As, memang bunyi dia macam tu. As. Tapi apabila kita sebut dengan ada kefahaman, dia berbeza. Maknanya kita akan lebih berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kefahaman tu ada? Kita bukan sebut halal balai. Bismillah. Memang keluar bunyi tu. Memang nampak hams tu. Memang nampak rakhawah. Tapi bila kita nak mengusahakan menyebut huruf tu bagaimana? Kalau dengan ilmu, insyaAllah cantik. Dan kita pun berpuas hati dengan sebutan kita. Kalau tanpa ilmu, dia akan jadi. Tapi jadinya mungkin kejap-kejap. Baca waktu ni jadi. Baca waktu ni tak jadi. Baca waktu ni jadi. Waktu ni tak jadi. Faham tak? Dia mari tapi tak konsisten. Ada time jadi perfect. Ada time jadi gitu-gitu je. Okay? Ustaz, saya keliru huruf antara nafas dan suara. Tak apa. Nanti dalam seminar saya share. Okay? Dalam seminar nanti saya share. Nafas dan suara. Puan Asmah. Nanti saya share. Cuma saya boleh sebut secara ringkas lah. Tak apa, saya meraihkan juga soalan tu. Nafas ni prosesnya di tali suara. Nak bezakan. Yelah, nafas suara apa beza? Nampak macam sama je. Kalau kata mengalir, macam mana nak bezakan nafas dengan suara? Kan dia bunyi juga. So, dia bergantung kepada proses. Kalau nafas, prosesnya semua pada tali suara. Take note ni. Take note Nafas pada tali suara. Kalau suara pula, okay, jangan confuse Nafas, saya tulislah. Nafas ni tali suara ataupun peti suara. Ataupun pita suara. Tak kisah, banyak istilah tu. Tali suara, peti suara, pita suara. Dan untuk suara pula, prosesnya pada makhraj. Nak tahu dia suara tertahan ke terlepas? Pada makhraj. Itu proses dia. Sekejap. Jauh benar pergi. Okey, makhraj. Okey. Jelas Kita kena jelas dua benda ni je. Mungkin sekarang tak nampak lagi. Apa pula beza makhraj dengan nafas? So ini kena berbalik kepada ilmu makhraj. Makhraj huruf. Jelas. Sekejap, saya ada slide ni tak? Makhraj. Okey ni. Min wastil lisan ma'a wastil hanakil a'la. Ini contoh makhraj huruf shin. Huruf shin Huruf shin ni kalau makhraj dia ialah apa? Tengah lidah naik ke langit. Tengah lidah naik ke langit. Ni, wastil lisan ma'a wastil hanakil a'la. Wasat lisan ni maksudnya tengah lidah. Hanakil a'la ni le langit lah. Okey. Baik. Jadi ni, tuan-tuan dan puan. Cuba tengok ni. Dah betul dah. Kita faham ni. Makhraj dia naik ke langit. Itu makhraj. Jadi berdasarkan makhraj ni tadi kita dapat tahu. Dengan keadaan, tengok ni. Tuan-puan nampak tak? Ada ruang kat sini. Dengan adanya ruang ini menjadi punca ataupun sebab suara daripada peti ni tadi boleh mengalir.
Suara boleh mengalir. Nampak ni? Daripada sini keluar. Sebab apa? Nampak ni ada ruang ni. Ini sifat rakhawah kita panggil. Suara yang mengalir. Sorry, ini huruf apa ni tadi? Sorry. Ash. Dia sama macam huruf ya. Pun sama mengalir. Faham tak? Ini huruf shin. Kita tengok contoh huruf shin. Ni huruf jim. Huruf jim sama makhraj dengan huruf shin. Tengah lidah naik ke langit juga. Okey, betul. Tengah lidah naik ke langit. Tetapi sifat dia nampak ni. Suara kena blok. Jadi kat sini dia jadi suara yang tertahan. Gitu. Cuba bezakan. Ni sama makhraj ni. Jim dengan shin. Tengah lidah naik ke langit. Tengok apa beza dia. Ini tertutup habis, menutupi langit. Tengah lidah tutup. Dia blok suara daripada mengalir. So dah tak boleh jalan dah. Disebut sebagai sifat suara tertahan. Kalau shin tadi jadi suara terlepas. Makhraj sama, beza sifat. Nampak? Kalau tak ada beza sifat ni, maknanya kita akan sebut jim pun sama, shin pun sama bunyi dia. Kan bayang huruf shin kita tahan suara. Cuba buat huruf shin tahan suara. Tak jadi sh. Kenapa jadi bunyi sh? Sebab suara mengalir. Kan? Betul tak? Kalau tak mengalir, dia jadi bila suruh, cuba kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an tu bunyi tu. Ini kita tak mau. Boleh tuan-puan? Okey, saya rasa itu sajalah tuan-puan. Target sampai pukul 4 je, terlebih sikit. Kira halal ya. Tunggu dah seminar nanti insya-Allah. Kalau ikut kongsi tuan-puan, saya boleh cakap sampai malam saya boleh cerita bab huruf ni. Serius. Boleh cerita ni. Nak cerita huruf shin ni saja boleh sampai malam. Kalau kata nak betul pada perincian kan. Tapi tak apalah. Kita ni ada tanggungjawab kita yang lain. So saya rasa itu saja untuk petang ni tuan-puan. Selebihnya nanti dalam seminar insya-Allah. Dan saya rasa dalam seminar pun penerangan saya bab sesuatu huruf tu pun tak sedetail ini tuan-puan. Saya boleh nampak lah yang hari ni saya punya cerita ni nampak macam lebih detail. Okey, lebih detail daripada untuk yang seminar nanti. Sebab seminar kita banyak nak kejar kan, nak habiskan semua. So nanti insya-Allah ada rezeki, kalau ada kesempatan, kalau kita ada buat satu program yang khusus untuk bicarakan bab sifat ni sahaja, jemput-jemputlah join. Kan? Insya-Allah. Barakallahu fikum. So, tuan-tuan puan jangan keluar lagi. Saya nak serahkan semula pada Encik Aslahah. InsyaAllah ada perkara yang menarik untuk beliau sampaikan. Tapi sebelum saya serah pada dia tuan-puan, pada Encik Aslahah macam biasalah, orang kata pun rutin kita, perkara wajib kita, insyaAllah, perkara wajib kita. Saya nak minta tuan-puan untuk buat refleksi. Saya nak semua yang mendengar ni buat satu refleksi. Refleksi ni apa? Bukan tuan-puan tulis learning point. Saya bukan nak tuan-puan tulis, Alhamdulillah saya tadi Ustaz ada cerita tentang sifat ni. Saya bukan nak yang itu. Refleksi ni maksudnya tuan-puan tulis apa yang tuan-puan rasa ataupun apakah kesan selepas tuan-puan dengar segala apa yang dikongsikan tadi. Maknanya sebelum tuan-puan masuk webinar petang ni, cara pemikiran tuan-puan begini. Rupanya di sebaliknya. Nampak tak? So itu saya nak tuan-puan tuliskan refleksi di ruangan komen. Okey, sambil-sambil tu kita boleh tengok juga refleksi kawan-kawan lain. Kita tahu orang ni cara faham dia macam ni dulu sebenarnya. Contohlah, sebelum ni saya ingatkan makhraj dengan sifat ni sama je. Kan? Tapi bila hari ni dengar, baru tahu rupanya beza dari sudut ni. Saya bukan nak learning point. Learning point tuan-puan simpan
Simpan dan insyaAllah nanti boleh rujuk balik. Okay, go. Kita tak nak ambil masa yang lama. Tuan-puan boleh tuliskan di ruangan komen. Mintaan kerjasama semua insyaAllah. Ini untuk saya ni, supaya saya tahu. Supaya saya tahu tuan-puan macam mana feedback tu. Okay, saya mohon sangat. Terima kasih, silakan. Sambil-sambil tu, kita layan zikir-zikir dulu insyaAllah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا Okay tuan-puan, go. Tulis je. Bukan learning point, tapi reflect. Apa kesan yang tuan-puan dapat. Boleh lah. Nak buat karangan pun tak apa. 6 perenggan, bantai tuan-puan, tak ada masalah. InsyaAllah, sambil-sambil tu kita baca juga penulisan sahabat-sahabat kita insyaAllah. Go. ocean deep, your wisdom be your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Jom tuan-puan, sama-sama kita reflect. Tulis je. Luahkan tuan-puan, luahkan. Sebab dengan refleksi tuan-puan ni sebenarnya dia menjadi semangat kat saya lah. Okay, so saya tahu penerimaan orang ni macam mana bab ni. Sebenarnya masyarakat kita kat luar ni ramai ke maklum bab-bab makhraj sifat ni, ataupun sebahagiannya sahaja yang memerlukan. Macam mana? Okay, silakan tuan-puan Susah sikit ilmu tajwid ni. Tuan-puan tulislah panjang sikit. Tulis panjang-panjang tak apa. Jangan malu. Kemudian tuan-puan boleh top up juga. Tambahkan lagi apa pula tindakan tuan-puan selepas ni. Bila dah faham macam ni kan. So apa pula impian, harapan tuan-puan. Apa tuan-puan nak buat lepas ni? Tuan-puan masih lagi nak belajar ataupun cukuplah hari ni. Rasa tak puas hati mendengarnya. Masya-Allah. Dah daftar seminar dah? Puan Rusilah. Tak puas tak? Okey, Puan Haidah. Betul tu. Tadi sebelum masuk dah agak rasa sama je macam biasa. Tak payah serius sangat. Okey. Tapi bila ustaz pecahkan baru rasa wow. Bertambah jelas. Sentiasa ada pertambahan dan pencerahan. Saya rasa lebih jelas tentang sifat huruf. Tentang lidah lah, berkaitan lidah. Terangkat dan merendah, menurun. Okey, tuliskan tuan-puan. Jangan baca je, tulis sekali. Okey. Belum ustaz pernah mengikuti seminar SH tu apa tu? Seminar huruf. Mana satu tu? Sifat ke makhraj? Dia punya tengah-tengah tu hilang tu. SH. Sifat huruf. Okey. Makhraj sifat. Okey. Siapa yang dah ikut seminar makhraj huruf sebelum ni, insya-Allah dia itulah orang kata dia berkait rapat lah kan. Berkaitan makhraj dan sifat ni.
Tuan-puan teruskan tulis. InsyaAllah nanti habis lagu ni, habislah kiranya. Habis untuk sesi refleksi lah sebelum saya serahkan pada host kita kembali. Nanti siapa yang belum tak apa. Nanti saya serahkan pada Encik Slaha nanti. Sebab seminar makhraj sebelum ni berbeza tau tuan-puan dengan seminar sifat huruf ni. Dia lain. Makhraj tempat keluar. Dia sampai cerita dia tu sampai seorang ibu mengandungkan anak aja. So sifat ni nanti kita nak tahu anak dia ni jadi apa? Jadi orang ke tak? Tak adalah. Kita nak tahu sifat-sifat dia macam mana. Okey? Boleh. Okey, terbaik. Saya ingat huruf hijaiyah bunyi tersendiri. Rupanya banyak lagi rahsia yang terkandung. InsyaAllah. Mudah-mudahan Puan Salbiah Ishak diberi pemahaman yang baiklah. Puan Mariana tahu beza nafas, lidah turun naik. Terima kasih. Banyak benda yang saya dapat. Puan Jamilah. Ustaz terangkan detail tapi masih blur lagi tentang suara dan nafas. Nak ingat sifat-sifat huruf dan makhraj. InsyaAllah Puan Sheila. Ni awal lagi ni. Okey. Pelan-pelan kita ikut. Tak apa. Dia sekali dua kita ikut tu mungkin kita kurang jelas. Okey, lagu dah habis. Alright. Puan Nani rasa seronok. Tak sabar nak menunggu tiba harinya. InsyaAllah. Macam nak nunggu raya tak? Doa lah semoga kita semua diberi kesihatan yang baik sampailah ke tarikh tu nanti. Ni baru 4 hari bulan. Kan nak nunggu 20 hari bulan tu. Risau pula. Kok time tu lah pula gigi cabut nak kena pergi tampil ke contoh tak? Udah tak pasal-pasal. Kena tengok ulangan. So kita doakan. Kalau kata nak tercabut tu biar lepas seminar tu. Pukul 2 tengah hari tu ke petang tu ke. Jangan pagi tu. Ni contoh situasi lah tuan-tuan. Sebab tu kena doa kan. Sebelum tu saya baca laju. Terbaik. Banyak betul cabang ilmu tajwid ni Ustaz. Allah. Kalau nak cerita ni. Banyak. Yang saya ada ni pun entah berapa persen je. Mau 5% kot. Yang saya ada ni. Banyak lagi. Nak cerita tak bab Quran ni. Banyak. Yang saya cerita ni tuan-puan pun bukan benda apa pun. Tapi insyaAllah kita cuba bantu Kita cuba bantu. Baik, saya situ saja. Terima kasih. Yang nak menulis teruskan menulis. So saya serahkan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan puan. Ampun dan maaf anda ada gurau-gurau saya tu terkasar dan sebagainya, terlebih ke kan. Minta maaf. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan berkaitan dengan sifat huruf ni tadi, ada apa dengan sifat huruf, tuan-puan dapat memahami dengan lebih baik sebelum tuan-puan berada dalam seminar ni nanti insyaAllah. So saya galakkan juga sebelum seminar tu, kalau rasa macam tak clear lagi kan, tuan-puan tengoklah balik ulangan ni. Itu saya galakkan sangat. Tengok balik ulangan. Okay? Baik. So wallahualam, saya undur diri dahulu. InsyaAllah saya serahkan kepada Encik Slaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, terima kasih Ustaz Adi. Tuan-tuan dan puan, tunjuk guru dekat saya tuan-tuan dan puan. Respons kita tuan-tuan dan puan. Wow. Amazing tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita habis ni, kan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan lah yang mana yang dah daftar dan yang bakal mendaftar. Yang mana saya nak bagi tuan-tuan dan puan ada 2 bonus. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan daftar seminar sifat huruf, saya nak bagi 2 bonus ni. Bukan saya nak bagi, Izin Ngaji nak bagi. So izinkan saya share screen. Sekejap. So 2 bonus tu adalah para, nampak ke? Nampak? Kalau nampak, good. Alright. Nampak lah. So ada 2 bonus yang saya nak, yang Izin Ngaji nak bagi. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan yang mana dah daftar memang akan dapat. Yang akan mendaftar pun akan dapat.
Iaitu 2 bonus. Yang pertama adalah 30 video motivasi oleh Ustaz Hadi Izzi Ngaji. Saya kena claim awal-awal Ustaz Hadi Izzi Ngaji kerana ada orang ingat Ustaz Hadi lain, jenuh. Lepas tu, ini yang pertama tuan Ramadan. Ada satu lagi. Yang keduanya adalah ini. 30 video sifat huruf oleh Ustaz Hadi Izzi Ngaji. Kalau tuan Ramadan daftar, okey, kalau tuan Ramadan daftar hari ni, tak kisahlah hari ni ke, lusa ke, memang akan dapat ni. Ini baru tadi, tiba-tiba dia orang nak bagi. So, inilah hadiahnya. Yang mana dah daftar, ataupun yang memang masterclass ataupun noble class memang akan dapat benda ni. Cumanya, ini orang kata kejutan lah. Surprise lah kata orang Padang kan, surprise lah dia kata. So, ini hadiah dia. Okay. So, saya tengok ada yang tepuk tangan tadi. Seronok lah tu. Alhamdulillah. So, mungkin juga ada yang tertanya, pendaftaran awal dah tutup kan, apa nama, early bird tu kan. So ada lagi ke pendaftaran untuk sifat huruf? Confirm ada. So ini dia tuan-tuan Ramadan. Ini dia, kita ada 2 package, package light, package premium. Tapi saya nak beritahu, package premium ni ada 10 je lagi tempat. Ada 10 sahaja buah buku lagi. Jadi alang-alang tu kan, habis grab tu yang 10 buku. Grab terus yang package premium ni. Senang. Kami post, nanti dapat buku tu, sonok sikit kan. Ustaz Hadi perang tu, terus dia tulis. Baru feel. Kita kan khori, kan. Bukan, saya dulu pun membayangkan khori tu macam yang masuk TV1 bertanding tu. Rupanya, kita baca Quran tu, kita khori lah. Kira saya okey lah kan. Kira macam, okey lah tu. So, tuan-tuan Ramadan, inilah dia, harga dia. Ada package light, ada package premium. Dan package ni akan ditutup pada 12 hari bulan 11 2021. Siapa yang dah daftar? Angkat tangan. Ke memang majoriti dah? Oh, okey. Majoriti dah daftar ni. Yang tak daftar, turun tangan. Tak saja je. Okey. Tak apa. So alhamdulillah majoritinya memang dah daftar. So inilah dia. Maksudnya kalau siapa nak daftar, boleh lagi mendaftar. Dan apa yang bestnya, itulah 2 hadiah bonus ni. 30, ada 60 video. Senang cerita memang setakat line phone tu dah ada 60 video. Apa lagi kan? Share. Maksudnya kita boleh lah share dengan orang. Ni Ustaz Hadi Izzi Ngaji, bukan Ustaz Hadi yang lain. Macam tu. So ini 2 bonus dia, ini harga dia. So tuan-tuan perempuan, jangan lupa grab and jumpa tuan-tuan perempuan pada 20 hari bulan 11. Saya nak jumpa tuan-tuan perempuan ni. Saya dah tengok semua dah excited tadi, tulis refleksi panjang. Kan happy saya tengok, ini betul ni kau faham ni. Saya pun nak tulis betul dah macam apa tadi kan. Dah lupa. Tapi tuan-tuan perempuan awesome. So itu saja tuan-tuan perempuan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa gurau senda, biasalah kan. Dia jenis pantang dapat bercakap, dia dapat cakap, kopi ni lah. So minta ampun dan maaf. So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next webinar. Dan ada yang tanya tadi, recording ni dapat tak? Recording ni kita akan bagi sesiapa yang daftar seminar sifat huruf. Ni yang webinar kita ni. Siapa yang nak recording, kita akan bagi pada yang mendaftar sifat huruf. Okay, so clear? Alright. So tuan-tuan Ramadan, boleh tak beri tepukan pada diri tuan-tuan Ramadan? Alright. Yeah. Baik tuan-tuan Ramadan. So saya rasa itu sahaja dan salam asar untuk semualah. Okay. Encik Aslah, Bonda nak tanya sikit boleh? Boleh. Jadi Bonda kan ada 7 orang yang daftar bersama dengan Bonda, tapi kan semua berada dekat Indonesia. Nanti boleh dapatlah tu hadiah tu. Tapi dah daftar, dah bayar semua. Dapat Bonda, dapat. Kiranya yang ni kita akan bagi link dan Bonda tekan melalui maaf. dia. Apa tak dengar ke? Macam ni. Macam ni Bonda. Bonda, dengar enggak? Internet sangkut tu kot. Bonda punya internet. Internet saya sangkut. Okey. Bonda, tak apa. Tulis tanda dia. Boleh dengar tak Encik Aslah tadi? Ada gangguan lain sikit.
Dengar. Terima kasih. Dengar. Jawapan dia, siapa yang mendaftar Singapura ke Indonesia ke, kita memang akan bagi. Sebab ini dia pakai link sahaja. Okey. Dia pakai link saja. Maksudnya tak perlu post Okey. lah hadiah ni. Gitu. Ya. Ya. Okey Bonda. Okey. Terima Okey. kasih. Terima kasih. Jadi Sama-sama. Bonda boleh bagi tahu orang semua, orang senang nanti. Okey. Bisa. Okey. So, ada lagi soalan nak Okey. tanya? Terima kasih Encik Aslaha. Terima kasih Sama. Encik Haji. Sama. Ada lagi soalan? Bila Encik Aslan nak kurus, tak tahulah. Tak ada dah. Kalau tak ada, kita... So, kalau tak ada apa, itu saja kita tamatkan perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey. So terima kasih semua. Alright, jumpa 20 hari bulan 11 nanti.